Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita mula dengan Al-Quran Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mursalin wa ala alihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, Alhamdulillah, kita masih dalam chapter 4. So the last lesson kita dah introduce ada satu theorem which is equivalent theorem. So untuk for this lesson kita introduce another one, itu Norton theorem. Actually is similar to the equivalent theorem. Kalau tengok pada definition, a linear two-terminal circuit can be replaced. Nampak dia punya ayat lebih kurang sama untuk Thevenin theorem. A linear two-terminal circuit can be replaced, tapi untuk Thevenin dia tukar ataupun replace kepada VTH and RTH. Manakala untuk Norton theorem kita tukar dengan IN, current source, and RN. Okey, untuk RTH dengan RN sini dia punya method lebih kurang sama. Memang sama pun. Cuma yang berbeza adalah VTH dengan RN lah. Kat situ je dia punya perbezaan. Bagaimanapun untuk RTH secara series, manakala untuk Norton kita sambung secara parallel. Tu dia punya ni lah, perbezaan yang you kena nampak. Maksud dia apa? Kalau RTH series, untuk IN, untuk Norton parallel. So maksud dia kita ada IS ataupun IN dan kita sambung secara parallel kepada RN. Tu cara mudahnya lah. Ni IN, ini RN. So ni kita punya tu terminal lah, A and B. Okay, tu cara mudah. Where IN is the short circuit current through the terminal. Okay, tu maksud dia kalau VTH kita open circuit, tapi untuk N kita short circuit. Short circuit. SC tu actually equal to short form actually. Itu short circuit. Tu cara mudahnya lah. Manakala RN actually lebih kurang sama macam RTH. Yang penting turn off. Okay, turn off kita use the same principle, which is untuk VS kita akan short circuit. Untuk IS ataupun current source kita akan open circuit. Hopefully masih remember lah apa ni kaedah yang kita akan gunakan. Okey, untuk memudahkan penerangan, saya akan move to saya punya whiteboard untuk meringkaskan. Dan ini untuk ini actually slide yang ke 49 dalam chapter 4. So boleh refer lah untuk memudahkan kefahaman anda. Okay, kita go through pada kita punya nota whiteboard ni. Okay, ni definition saya dah terangkan tadi dalam slide. Yang paling penting you all kena pegang parallel lah for this method. Kalau Thevenin is series. Okay, untuk IN kita short circuit, kalau N kita turn off. Turn off, tapi equivalent resistance at the terminal nanti kita masih open circuit lah. Okay, ni pada contoh slide yang ni contoh pertama, iaitu muka surat ataupun slide yang ke-50, example 1. Di mana kita ada 28 volt dengan 4 ohm, di mana
kita kena cari IN lah. IN lah lalu kat sini. Okey, kita ada 3 step. Okey, saya akan secara ringkasnya saya akan terangkan step untuk Norton secara mudahnya macam ni. Okey, first method to use the theorem. First kita remove the load. Okey, kalau between at the terminal antara A dengan B ni ada load itu RL. Okey, ni saya buat comparison untuk memudahkan untuk menampakkan perbezaan. Okey, untuk example 1 kita ada 3 resistor. Maka example 2 kita hanya only 2 resistor. Maksudnya kalau kita not including dengan RL lah, kita tak masuk RL, so ni 3, ni ada 2, tak masuk RL lah. So bila kita remove the load, so ini dia punya first step circuit. So ni tinggal 3, ni tinggal 2. Okey, tu step pertama, kita remove the load, kita cabut keluar, so dia akan jadi open circuit. Kita cabut keluar, dia open circuit lah. Okey, step kedua kita find IN Norton dengan short circuit. Ni short circuit lah. Tadi dah cabut, second kita short circuit. Ni short circuit kita lah. Short circuit untuk example 1. Ini kita short circuit kan untuk example 2. So sama So IN kita kat sini lah untuk example 1 and IN untuk example 2. Okey, itu yang secara mudah. Okey, apa yang saya nak nampakkan untuk apa beza antara example 1 dan example 2. Okey, example 1 dia punya jalan kira je IN. Okey, ini adalah rumus current divider. Kita ada voltage divider dengan current divider. So ini untuk current divider. Okey, bila kita short circuit, okey, R1 actually kita still function sebab dia connected. Okey, R2 pun sama sebab dua-duanya connected. R3 pun connected. Betul sebab kita dah short circuit. So R1, R2, R3. So untuk kira IN, okey, ni IN kita. Ni saya label I1 and kat sini adalah I2. So based on the current divider approach ataupun rumus rumus arus pembagi arus, nilai IN di sini equal to IN ataupun I total, ini I coming times R2 sebab sekarang R2 dengan RT adalah parallel. Hopefully masih ingat. Okey, ni cara mudah lah saya nampakkan. Okey, umpama ini adalah IN ataupun IS saya. Okey, ini I1, ini adalah I2. Sini R1, ini R2. Okey, untuk rumus ni hopefully you masih ingat lah di mana untuk dapatkan, ni I2 I1 equal to I total. I total adalah IS times I1 kat sini times R2. Nilai rintangan sebaliknya ataupun kawan ni, simpang lain, bahagi R total. Kalau R total, R1 plus R2. Itu kalau I1 lah. Manakala untuk I2, I total atau maintain to IS times kawan. Okey, yang lalu I2 adalah R2. So kita kena ambil sebaliknya, iaitu R1. Itu sajalah dengan R total, R1 plus R2. Sebab tu rumus macam ni. So ini adalah I total, iaitu I coming I1 times R2. Sebab IN kat sini, yang lalu R3. So jadi R2 divide by R2 plus I3. Okey, ni untuk example 1. Okey, untuk example 2 ada keunikan sikit. Sebab dia tak ada rintangan dekat sini. Betul So bila kita short circuit, okey, R1 function, tapi untuk R2, okey, kita ada dua simpang. Ni kat sini kita ada dua simpang.
Ni arah 1, ini arah 2. So kalau arus ni macam air. Sini ada rintangan, tiba-tiba sini tak ada rintangan. Umpama kalau kita jumpa, ni saluran air kat longkang tu kan. Ni saluran longkang yang orang kata clear. Yang ini pula longkang yang ada banyak batu ataupun banyak halangan lah, batu ke sampah ke. So agak-agak current ni atau air tu nak lalu sini ke lalu sini. Logiknya confirm akan lalu sini. So ni takkan function. So R2 tak berfungsi. Maksud dalam untuk dapatkan IN, kita tak perlu kira R2 sebab dia dah tak berfungsi, dah tak function. Kalau Thevenin, kalau masih ingat, ada kan satu contoh di mana ada satu R tu tak function sebab dia open circuit. Sebab tu dia tak mengalir. Masih ingat? Kalau Thevenin, ni kalau masih ingat lah, R ni tak function sebab current tak connected. Macam ni, voltage and current tak connected. Macam ni pula, walaupun dia connected, tapi in term of current ni macam air. Dia confirm akan melalui jalan yang tiada load ataupun tak ada rintangan lah. Sebab tu dia punya circuit ni umpama hanya ada VS, R1 and short circuit. So ni kita punya ni IN lah. So sebab tu ni kita punya VS. So automatic IN ni boleh simplify semudah ni saja, iaitu VS bagi R1. Hopefully konsep tu you kena faham. Sebab tu saya kata saya bawa perumpamaan mudah lah. Untuk current dia macam air. So kalau dia ada banyak simpang, dia akan melalui simpang yang very low atau minimize dia punya load. Tu yang sebab tu saya buat dua perumpamaan ni. Okay, hopefully you clear. Okay, untuk step 3 pula. Okay, ni remove the load. Untuk step 2 kita find IN dengan short circuit. Untuk RN pula, the next kita cari RN lah. Di mana RN ni, first kita turn off. Turn off apa? Kita punya source. Turn off source. So hopefully masih ingat lah untuk source kita. Untuk kalau untuk voltage source, kita short circuit. Kalau kita jumpa IS atau current source, kita open circuit. Okay, turn off ni method dia sama macam Thevenin. Memang sama, tak ada beza. Dan another one, kita terminal ni kita open. Kita buka lah. Sebab nak cari equivalent kena open. Method ni pun sama macam Thevenin. Orang kata sejibik lah. Bahasa pasar kan. So macam nak cari, okay, untuk example 1, actually untuk RN daripada terminal A dengan terminal B ni, apa kita nampak, R1 dengan R2 adalah parallel. Betul parallel. And R3 adalah series, hasil total parallel ni. Sebab tu saya buat macam ni lah. Okay, ni parallel. Okay, ni adalah series. Sebab tu dia tambah saja. Parallel, R1 times R2 divide R1 plus R2. Tu. Bagaimana example tu, dia hanya ada sebab ni tak ada R3 kan. So just parallel sajalah R1 R2. So itu cara mudahnya lah. Sebab tu dalam contoh example 1, slide ke-50, untuk step kedua ni, sebab step pertama dah cabut, tu tak 3 ohm tu tak ada. Step kedua kita short circuit. Sebab tu tengok short circuit ni, kita buat lah. Kat sini kita ada 3 circuit. So IN you boleh buat lah. IN ni kalau saya labelkan sebagai N1, ni ni IS, ni I1. So IN equal to IS times apa? Kalau tengok sini kita ada 4 dengan 1 ohm. So IN kat sini, so kita kena ambil di sebaliknya, itu 4 lah. 4 darab 4 plus 1. 4. Sebab IN kat sini
kita ambil yang sebelah ni, iaitu kita ambil rintangan yang kawan dia, iaitu 4. Bukan ambil rintangan dia. Itu memang rumusnya adalah rumus current divider. Okay, bagi tu KIS ni you boleh kira lah. You kena ni parallel dengan ni, lepas tu tambah dengan ni, lepas tu VS bahagi dengan 5 tambah parallel dengan ni, dapatlah IS. Itu sangat mudahnya lah. Manakala untuk RN, samalah bila kita dah short circuit, kita punya voltage source, so 5 dengan 4 kita parallel, so just plus 1, so dapatlah di mana kita nampak kat sini 5 parallel to 4 and plus 1, so dapatlah 3.2. tu untuk example yang example first yang you boleh tengok lah pada slide. So untuk example first ni ada jalan kira dia ataupun dia punya method, split method pada slide ke-51 dan 52. Okay, untuk contoh kedua kita, ni menarik untuk kita bincangkan dalam slide ke-53. Okay, verify pada slide 53. So kita ada dua source, iaitu VS and IS. Okay, ni kita punya VS, ni kita punya IS. Macam nak tahu beza VS dengan IS? First tengok dia punya unit. Kalau voltage confirm VS lah, kalau M confirm current. Itu cara mudahnya lah. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, you tengok dia punya signage. Kalau plus minus confirm voltage, tapi kalau ada error confirm current. Itu jangan keliru. So untuk contoh ni dia cari find the Norton equivalent circuit. So dia nak cari ni lah, maksud IN dengan RN sahaja. So dalam contoh ni kita tengok step 1. Step 1 dia suruh, kalau tengok pada kita punya video tadi untuk example 1 ataupun saya punya penerangan pada first whiteboard saya, kita remove the load. So kat sini memang dia dah tak ada load. So kita skip lah sebab tak ada load, kita tak perlu buat. So ambil ni terus, letak pada step kedua, find IN. Okay, IN lah. Untuk IN kita short circuit. Okay, AB kita short circuit. Kita short circuitkan AB. So bila dah short circuit, samalah kaedahnya. Di mana 12M ni, rintangan yang pada 12M ni kita boleh abaikan. Sebab apa? Samalah konsep dia. Di mana bila current ni jumpa dua sempang yang disambung secara parallel ataupun selari, dia akan cari yang paling luas. So kat sini 0 ohm, sini 12. Baik, aku bagi 0 ohm. Dia confirm current akan balik ke sini lah, totally. Sebab apa total? Sebab sini ada rintangan, ini ada rintangan, yang ni tak ada rintangan. So kita boleh abaikan 12 ohm ni. Itu yang pertama, untuk short circuit. Okay, yang kedua, kat sini agak sukar lah kalau kita nak buat method nak kira, takkan nak buat loop kat sini kan, mesh. So secara mudahnya kita buat source transformation. Ini yang saya rasa first lesson kita untuk chapter 4 ni. Jangan lupa lah. So R maintain, kekal, maksud dia tetap, equal to R lah. Manakala untuk IS atau I equal to R, manakala V equal to IR. Itu source transformation lah. So kat sini ini adalah parallel. So betul lah parallel. So ini parallel, kita nak sambung ke series. Kita source transformation kita tukar lah, so kepada series. Kalau mudah kalau saya ambil node ni node N, ni node M. So saya cabut node M, okay, ni node M, ini node N. Okay, ni 40 saya. Ni saya punya IS. So saya tukar source transformation, the same terminal MN. So apa yang akan berlaku? Jadi macam ni lah.
Okey, ni M, ini N. So ni maintain 40. Ingat saya kata ni maintain, kekal, tetap. Manakala VS kita tukar jadi V = IR. So tadi 2 darab 40 jadi 80 volt. Okey, ingat ini M saya, ini N saya. So ni M, so positif pada M, sebab tu saya buat macam ni. Manakala negatif pada N. Hopefully you tak confuse lah. Okay, buat kat sini method contoh ni bagus lah untuk kita go through ataupun kita tengok kesesuaian ataupun kaedah yang paling mudah untuk kita implement. Okay, so ni dah short circuit. So 12 terus keluar kan, abaikan. So yang ni, so untuk lita ni adalah hasil daripada dua method yang kita buat. Yang pertama kita short circuit, yang kedua kita source transformation. So jadi macam ni. So kita buat loop IN sebab sama arah kan. So ni IN kita. So kita buat loop IN. So ni negatif, U bernegatif 20 volt, plus kita anggap semua current melalui IN, follow IN punya direction. So 20 IN plus 40 IN. Okay, ni plus. Sebab apa jumpa plus? Sebab jumpa terminal plus dulu. 40 equal to 0. So 40 campur 20, 60 N. So IN dapatlah 0.67 M. Okay, tu step kedua. So next adalah step ketiga, iaitu untuk dapatkan RN. So RN ni first kita turn off the source, and second kita open circuit lah. Okay, untuk kaedah ni ingat, untuk kita ada dua voltage source. Kita ada dua source. Pertama voltage source iaitu 120 volt ni. Kita short circuit. Kita dah short circuit sini. And untuk IS 2M kita open circuit. Kita buka. Bila ni terbuka tak ada, so tinggal je lah. Sebab tu tinggal 40 ohm saja. Ni short. Okay, ni kalau untuk step 2 12 ohm kita abaikan. Tapi untuk step 3 kita guna nilai 12 ohm tu. Hopefully jangan confuse. Back to saya punya first, saya punya whiteboard tadi. You boleh tengok lah step kedua dengan step 3. Step kedua untuk example tu kita tak gunakan nilai I. Example 1 example 2 lah. Untuk example 2 yang first whiteboard saya tadi, untuk example tu kita tak guna pun R2, tapi untuk step 3 kita gunakan balik R2. So yang confuse lah, tadi tak guna, ini kita gunakan. Sebab tu RAB equal to RN sama dengan 20-40 hanya series. So tambah seperti biasa. Manakala hasil total tu kita parallel dengan 12. So dapatlah 10 ohm. So inilah kita punya total ataupun dia equivalent circuit for the Norton theorem untuk contoh yang kedua ini. So baguslah to all sebab kita implement source transformation yang first lesson kita chapter 4 ni. And another one, you nampak lah bahawa 12 ohm ni untuk find RN kita tak guna, kita tak pakai sebab dia dah short circuit. Tapi untuk RN sebab dia open circuit kan, so kita gunakan. So jangan confuse lah. Hopefully you follow my lesson. Apa-apa boleh just PM lah sekiranya tidak faham. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.